Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada mata pelajaran matematik tahun 4, masih lagi dalam bidang pembelajaran nombor dan operasi. Bagi tajuk nombor bulat dan operasi asas. Jadi standard kandungan kita pada hari ini adalah penganggaran, iaitu memberi anggaran kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberi dan menentukan kewajaran jawapan. Jadi, tujuan kita menganggar adalah untuk menjangkakan jawapan yang munasabah. Kalau dalam logat Kelantan, kita juga sebut aguk-aguk. Mengagak. Jadi, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama dengari perbualan antara guru dan 3 orang murid ini. Cuba teka bilangan berbola air di dalam balam B. Bilangan berbola air di dalam balam B mesti kurang daripada lebih kurang 10,000 biji, cikgu. Hampir 10,000 biji, cikgu. Tiga orang murid ini menganggar bilangan berbola air ini. Anggaran siapakah yang paling tepat? Mengapa? Mari kita sama-sama membuat aktiviti penganggaran ini. Cuba kita lihat bekas A. Jika penuh, bilangan berbola airnya ialah 20,000. Jika kita lihat bekas B, bilangan berbola air itu ialah separuh daripada bilangan berbola air di dalam bekas A. Ini bermaksud jika bekas A dibahagikan kepada 2 bahagian, setiap bahagian bilangan berbola airnya ialah lebih kurang 10,000, 10,000. Oleh itu, anggaran bilangan berbola air di dalam bekas B ialah lebih kurang dalam 10,000. Sekarang, cuba kita lihat nombor yang dipegang oleh Hazel. Hazel memegang nombor 5,500. Oleh itu, nilai ini adalah terlalu kurang daripada 10,000. Maka, anggaran Hazel adalah tidak tepat. Seterusnya, kita lihat pula pada kad yang dipegang oleh Anis. Anis menganggarkan bilangan berbola air di dalam bekas B sebanyak 15,725 biji. Jika kita lihat, 15,000 ialah lebih daripada 10,000. Jauh bezanya. Maka, anggaran Anis ini tidak tepat juga. Ya, betul. Jawapan yang paling tepat ialah Vinod. Kerana Vinod menganggarkan bilangan berbola air itu sebanyak 10,005. Lebih kurang dalam 10,000 juga. Kita beralih ke soalan yang seterusnya. Isi padu air di dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air di dalam kolam S. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. Berdasarkan ayat ini, kita ketahui bahawa kolam S paling tinggi dan kolam R paling rendah. Isi padu air di dalam kolam R ialah 4,000 ml. Mari kita sama-sama mencari isi padu air di dalam kolam S. Kata kuncinya ialah tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Oleh itu, kita bayangkan terdapat 4 kolam R
di dalam kolam S? Ribu mililiter didarab dengan 4 bersamaan 16,000 mililiter. Oleh itu, anggaran isi padu air di dalam kolam S ialah lebih kurang 16,000 mililiter. Seterusnya, mari kita cari pula isi padu air di dalam kolam T. Kata kunci di dalam soalan ialah tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. Cuba kita bayangkan, terdapat 2 kolam R di dalam kolam T. Oleh itu, 4,000 mililiter tambah 4,000 mililiter bersamaan 8,000 mililiter. Oleh itu, anggaran isi padu air di dalam kolam T ialah lebih kurang 8,000 mililiter. Kita beralih pula kepada soalan ini. Anggarkan bilangan manik di dalam bekas A dan bekas B. Jika kita perhatikan pada rajah yang disediakan, bekas yang berada di tengah-tengah mengandungi bilangan manik sebanyak 17,000. Bagaimana kita hendak mencari bilangan manik di bekas A? Ya, kita anggarkan bahawa bilangan manik di dalam bekas A ialah separuh daripada bilangan manik yang penuh. Oleh itu, 17,000 dibahagikan kepada 2 bahagian bersamaan 8,500. Oleh itu, setiap bahagian ini ialah 8,500, 8,500. Oleh itu, anggaran bilangan manik di dalam bekas A ialah lebih kurang 8,500. Bagaimana dengan bilangan manik di dalam bekas B pula? Cuba kita perhatikan betul-betul. Bilangan manik di dalam bekas B ialah separuh daripada bilangan manik di dalam bekas A. Oleh itu, 8,500 kita bahagi kepada 2 bahagian. $8,500 bahagi 2 sama dengan 4,250. Oleh itu, anggaran bilangan manik di dalam bekas B ialah lebih kurang 4,250. Baiklah adik-adik, setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap adik-adik sentiasa membuat ulang kaji di rumah. Sekian, terima kasih, jumpa lagi. Mari kita sama-sama dengari perbualan antara guru dan 3 orang murid ini. Cuba teka bilangan berbola air di dalam
Balam B. Bilangan berbola air di dalam balam B mesti kurang daripada lebih kurang 10,000 biji, cikgu. Hampir 10,000 biji, cikgu. Tiga orang murid ini menganggar bilangan berbola air ini. Anggaran siapakah yang paling tepat? Mengapa? Mari kita sama-sama membuat aktiviti penganggaran ini. Cuba kita lihat bekas A, jika penuh, bilangan berbola airnya ialah 20,000. Jika kita lihat bekas B, bilangan berbola air itu ialah separuh daripada bilangan berbola air di dalam bekas A. Ini bermaksud jika bekas A dibahagikan kepada dua bahagian, setiap bahagian bilangan berbola airnya ialah lebih kurang 10,000, 10,000. Oleh itu, anggaran bilangan berbola air di dalam bekas B ialah lebih kurang dalam 10,000. Sekarang, cuba kita lihat nombor yang dipegang oleh Hazel. Hazel memegang nombor 5,500. Oleh itu, nilai ini adalah terlalu kurang daripada 10,000. Maka, anggaran Hazel adalah tidak tepat. Seterusnya, kita lihat pula pada kad yang dipegang oleh Anis. Anis menganggarkan bilangan berbola air di dalam bekas B sebanyak 15,725 biji. Jika kita lihat, 15,000 ialah lebih daripada 10,000. Jauh bezanya. Maka, anggaran Anis ini tidak tepat juga. Ya, betul. Jawapan yang paling tepat ialah Vinod. Kerana Vinod menganggarkan bilangan berbola air itu sebanyak 10,005. Lebih kurang dalam 10,000 juga. Kita beralih ke soalan yang seterusnya. Isi padu air di dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air di dalam kolam S. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. Berdasarkan ayat ini, kita ketahui bahawa kolam S paling tinggi dan kolam R paling rendah. Isi padu air di dalam kolam R ialah 4,000 ml. Mari kita sama-sama mencari isi padu air di dalam kolam S. Kata kuncinya ialah tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Oleh itu, kita bayangkan terdapat 4 kolam R di dalam kolam S. RM4,000 mililiter didarab dengan 4 bersamaan 16,000 mililiter. Oleh itu, anggaran isi padu air di dalam kolam S ialah lebih kurang 16,000 mililiter. Seterusnya, mari kita cari pula isi padu air di dalam kolam T. Kata kunci di dalam soalan ialah tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. Cuba kita bayangkan, terdapat 2 kolam R di dalam kolam T. Oleh itu, 4,000 ml tambah 4,000 ml bersamaan 8,000 ml. Oleh itu, anggaran isi padu air di dalam kolam T ialah lebih kurang 8,000 ml.
Kita beralih pula kepada soalan ini. Anggarkan bilangan manik di dalam bekas A dan bekas B. Jika kita perhatikan pada rajah yang disediakan, bekas yang berada di tengah-tengah mengandungi bilangan manik sebanyak 17,000. Bagaimana kita hendak mencari bilangan manik di bekas A? Ya, kita anggarkan bahawa bilangan manik di dalam bekas A ialah separuh daripada bilangan manik yang penuh. Oleh itu, 17,000 dibahagikan kepada dua bahagian bersamaan RM8,500. Oleh itu, setiap bahagian ini ialah RM8,500, RM8,500. Oleh itu, anggaran bilangan manik di dalam bekas A ialah lebih kurang RM8,500. Bagaimana dengan bilangan manik di dalam bekas B pula? Cuba kita perhatikan betul-betul. Bilangan manik di dalam bekas B ialah separuh daripada bilangan manik di dalam bekas A. Oleh itu, 8,500 kita bahagi kepada dua bahagian. RM8,500 bahagi 2 sama dengan RM4,250. Oleh itu, anggaran bilangan manik di dalam bekas B ialah lebih kurang RM4,250. Baiklah adik-adik, setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap adik-adik sentiasa membuat ulang kaji di rumah. Sekian, terima kasih, jumpa lagi.